السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فقالوا يا رسول الله أين هم يا رسول الله؟ قال هم أصحاب بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. صدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang bermaksud tidak akan putus dari kalangan umatku ini sekurang-kurangnya satu pasukan yang akan terus berdiri di atas dasar kebenaran, yang tidak akan ditimpa mudarat daripada kerancangan musuh-musuh ke atas mereka, sehinggalah datangnya urusan Allah, yakni hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, mereka merupakan penduduk Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengerusi majlis kita pada malam ini. Yang dihormati yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, yang juga ahli Parlimen Marang. Yang bahagia Dr. Abdullah Abdul Majid Zindani, Presiden Persatuan Nahda Ulama Yarman Turki, dan seluruh tetamu-tetamu daripada luar negara. Yang berbahagia yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah, Bendahari Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, merangkap yang dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, mewakili yang berhormat Senator Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, dan seluruh kepimpinan PAS Negeri Terengganu. Yang berusaha Ustaz Muhammad Harun bin Isa, Pengarah Jawatan Kuasa Pelaksana Ceramah Perdana Minggu Al-Quds Sedunia 2024, seluruh wakil Jawatan Kuasa Minggu Al-Quds Malaysia, wakil NGO Pertubuhan Pencinta Baitul Maqdis, seluruh ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan PAS Terengganu, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Himpunan Penyokong PAS, ahli-ahli yang berhormat DUN dan Parlimen, pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat mengadakan sambutan Hari Al-Quds, Minggu Al-Quds Sedunia 2024 pada malam ini, yaitu bertempat di Dewan Rusila, di bumi yang bersejarah, yaitu di Parlimen Marang. Istimewanya Parlimen Marang ini, jika dilihat daripada lakaran petanya, seumpama dengan peta bumi Palestin. Alhamdulillah, adakah ia merupakan suatu kebetulan atau merupakan satu perkara yang diisyaratkan supaya tuan-tuan yang merupakan penduduk bumi Terengganu dan masyarakat yang berada di bumi Marang harus pertahankan bumi Palestin sebagaimana rakyat Palestin mempertahankan bumi Gaza? Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, saya ucapkan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana Minggu Al-Quds Sedunia 2024. Sesungguhnya setiap jiwa yang terkorban di bumi Palestin adalah merupakan saudara-saudara kita. Anak-anak yang terkorban di sana merupakan anak-anak kita. Ibu-ibu yang terkorban di sana mempertahankan keluarga mereka merupakan ibu-ibu kita. Jiwa-jiwa yang terkorban mempertahankan bumi Gaza adalah merupakan jiwa-jiwa saudara kita. Kita tidak akan dapat tidur lena melainkan setelah
pembebasan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada bumi Al-Quds, insya-Allah. Percayalah, setiap detik yang kita lalui pada hari ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mendekatkan diri kita kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tinggal lagi, ia memerlukan kepada pengorbanan yang tidak sedikit daripada umat Islam. Kita melihat bagaimana peristiwa Tufanul Aqsa yang merupakan serangan yang menghantui Zionis Yahudi pada hari ini. Semakin banyak kuasa-kuasa dunia yang mengundurkan diri daripada mereka. Saya mewakili Parti Islam Malaysia PAS 2 minggu lepas hadir bersama dengan Yang Berhormat Dr. Khalil ke Kedutaan Afrika Selatan, membawa surat daripada Yang Berhormat Tuan Guru mengucapkan tahniah kepada kerajaan Afrika Selatan kerana mereka berani mengheret Israel ke ICJ, iaitu Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Ini suatu perkara yang tak pernah berlaku di dalam sejarah, dan usul yang dibawa oleh Afrika Selatan ini berjaya diluluskan. Maka secara rasmi negara Israel pada hari ini merupakan negara penjenayah antarabangsa. Saudara yang saya kasih sekalian, ini negara yang bukan Islam. Afrika Selatan ini bukan negara Islam. Maka di manakah negara-negara Islam? Kita bertanya kepada negara-negara Islam, kepada pemimpin-pemimpin Arab yang sedang tidur di dalam istana mereka dengan lena dan nyenyak. Bangkit dan bangunlah, kerana kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang saudara-saudara kamu yang terkorban di bumi Palestin. Saudara yang saya kasih sekalian, ingatlah kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Khabbab bin Al-Aras datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang diseksa, dipaksa meninggalkan Islam, ditikam dan diletakkan besi yang panas di atas belakangnya supaya keluar daripada Islam. Khabbab bin Al-Aras datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustazillun fi zillil Ka'bah. Faqultu ya Rasulullah, alla tastad'u Allah lana wa alla tastansura Allah lana. Khabbab bin Al-Aras mengadu kepada Nabi. Kata dia, aku mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berlindung di bawah bayangan Kaabah. Nabi sedang duduk di bawah bayangan Kaabah pada waktu tengah hari, pada waktu yang panas, mentari yang kemuncak. Pada waktu itu orang tidak berada di Kaabah. Nabi duduk sekitar Kaabah, berlindung di bawah bayangan Kaabah. Lalu Khabbab mari mengadu pada Nabi, alla tastad'u Allah lana wa alla tastansurallah lana. Wahai Rasulullah, bilakah lagi nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bilakah lagi kita nak diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala? Bilakah lagi kamu nak berdoa kepada Allah supaya kita mendapat pertolongan? Diceritakan di dalam hadis, Nabi bangun daripada Nabi duduk menyengging. Nabi sedang membaringkan tubuhnya, Nabi terus bangun. Nabi kata, wahai Khabbab, kana rajulun fi man kana qablakum yuhfaru bil khandaq fayuda'u al minshar ala mafraqi ra'si fala yakhruju min dinillahi azza wa jalla. Kata Nabi, wahai Khabbab, ada orang sebelum daripada kamu yang diletakkan di dalam parit, ditanam di dalam parit, diletakkan gergaji di atas kepala, ditanam daripada kaki sampai ke pinggang, dan diletakkan gergaji di atas kepala, dibelah daripada atas sampai ke bawah, mati tetapi tidak keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ada orang sebelum daripada kita diuji dengan ujian yang lebih berat, tetapi tidak keluar daripada agama Allah. Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata, tetapi kamu nampaknya terlampau tergopoh-gapah mendoakan kemenangan.
Tuan-tuan sekalian, itu ketika mereka diseksa, dibunuh, Nabi kata tergopoh gapah. Artinya apa dia? Artinya jalan untuk menuju kepada kemenangan Islam. Inilah jalan yang perlu untuk dilalui. Tetapi Nabi memberikan jaminan, wallahi la yutimmanallahu hazal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa zi'ba ala ghanami. Nabi berkata, demi Allah, suatu hari nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam, sehinggalah seorang pengembala akan berjalan daripada San'a ke Hadramaut, yaitu bandingan Nabi nak menyebut tentang keamanan kerana Islam telah menguasai dunia. Orang berjalan daripada San'a ke Hadramaut tidak akan takut melainkan hanya kepada Allah, dan mengintai-ngintai serigala bimbang menerkam kepada kambingnya. Artinya apa dia? Artinya tidak akan ada lagi perompakan, pencurian, khianatan daripada manusia kerana Islam telah menguasai dunia dan keamanan telah dijulang di seluruh dunia. Tuan-tuan, kita merupakan sebahagian daripada sejarah dunia. Kita merupakan sebahagian daripada sejarah yang insya Allah kita doakan, kita sempat melihat Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam insya Allah. Saudara yang saya kasih sekalian, ini janji Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyebut, Nabi menyatakan fasa-fasa pentadbiran selepas Nabi, yaitu zaman nubuwah, khilafah ala minhajun nubuwah, kemudian mulkan adan, yaitu pemimpin-kepimpinan yang diwarisi daripada, yaitu dikira sebagai monarki wirasah. Kemudian mulkan jabariyah, yaitu kepimpinan yang menggigit. Zaman tidak ada khilafah. Kita berada pada zaman tiadanya khilafah, yang telah pun jatuh tahun 1924. Tahun ini genap 100 tahun. Maka selepas daripada zaman ini, Nabi menyebut summatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan datang zaman khilafah di atas minhaj para nabi insya-Allah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Saudara yang saya kasih sekalian, mengambil iktibar daripada sejarah Palestin ini, kita tidak mahu sejarah yang sama berulang di tanah Melayu, bumi Malaysia kita pada hari ini. Palestin 100 tahun yang lepas, yang mendiami bumi Palestin, yang mencipta tamadun ialah umat Islam. Orang-orang Yahudi datang selepas penjajahan deklarasi Balfour tahun 1917. Mereka cuba untuk mengambil sedikit demi sedikit bumi Palestin, dihalang oleh pentadbir pemerintah Khilafah Utsmaniyah yang terakhir. Tetapi mereka berjaya selepas daripada British memenangi Perang Dunia yang pertama. Sedikit demi sedikit mereka menguasai, sehinggalah mereka mengisytiharkan negara haram tahun 1948. Hari ini tahun 2024, selepas beberapa kali peta Palestin diubah, kita sudah tidak melihat lagi bagaimana kekuasaan umat Islam di Palestin sebagaimana 100 tahun yang lampau. Di Malaysia pada hari ini, tanah Melayu, bumi Malaysia, ialah merupakan bumi yang telah ditadbir oleh undang-undang syariah begitu lama sebelum datangnya British. Sebelum datangnya kuasa Inggeris, penemuan batu bersurat di Terengganu, penemuan bukti-bukti sejarah Kesultanan Melayu Melaka, kesultanan negeri-negeri yang ada di tanah Melayu di Malaysia, dalam sejarah kita boleh belajar bagaimana undang-undang syariah telah mentadbir negara ini begitu lama sebelum datangnya Inggeris. Hari ini saudara-saudara yang saya kasih sekalian, ancaman terhadap ketuanan syariah semakin diperkatakan semula. Semalam di Putrajaya, bagaimana cabaran seorang rakyat Kelantan. Malu kita nak mengaku rakyat Kelantan. Tuan-tuan sekalian, seorang orang Kelantan mencabar beberapa peruntukan dalam enakmen kanun jenayah syariah
telah dibenarkan oleh mahkamah tertinggi dalam negara ini. Kita nak nyatakan bahawa ini merupakan suatu ancaman terhadap mahkamah syariah. Satu ancaman terhadap mahkamah syariah. Kita hormat keputusan yang diputuskan oleh 8 orang hakim di Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 semalam di Putrajaya. Tetapi kita nak bagi amaran, ini akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kesan berantai atau domino effect. Satu di Kelantan telah berjaya dicabar dengan 16 peruntukan telah dibatalkan. Tidak mustahil di negeri-negeri lain pula akan berlaku tindakan yang sama. Hari ini sibuk orang kata, oh inilah sebab kerajaan Kelantan buat undang-undang bertentangan dengan perlembagaan, bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Ini kerana kerajaan Kelantan tak cermat. Tuan-tuan, saya nak sebut bukan Kelantan sahaja ada undang-undang ini. Saya ambil contoh di antara kesalahan yang dibatalkan daripada didakwa di mahkamah syariah ialah apa disebut sebagai aktiviti muncikari. Tahu muncikari ni apa? Muncikari ni orang lelaki pakaian puang. Dia orang lelaki dia pakai cara puang atau sebaliknya disebut sebagai muncikari. Ini salah, tetapi dibatalkan oleh mahkamah kerana mahkamah menyatakan bahawa mahkamah syariah Kelantan tidak ada bidang kuasa nak tangkap, nak bincang benda ni. Tuan-tuan, kesalahan muncikari setakat saya rujuk. Banyak lagi negeri lain, tapi saya ambil 2 negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan, iaitu di Pulau Pinang. Muncikari juga merupakan satu kesalahan dalam Seksyen 22 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang tahun 1996. Di Pulau Pinang pun salah. Artinya, kalau ada seorang yang menggunakan presiden kes dalam kes kemarin, dia filekan di Pulau Pinang, maka kita boleh bagi jaminan 100% apa yang dia filekan akan berjaya dan enakmen ini akan disyah tidak sah. Itu baru satu kesalahan. Muncikari juga salah di Selangor. Seksyen 48 bertentangan dengan hukum syarak. Seksyen 24 Enakmen Jenayah Syariah 95 juga muncikari ini merupakan kesalahan di Selangor. Kalau ada seorang daripada Selangor atau daripada mana-mana sekalipun, sebab yang disebut kemarin seorang hakim yang berbeza pandangan, dia kata orang yang filekan ini tidak ada locus standi sebab dia belum didakwa. Artinya, tuan-tuan sekalian, hari ini kalau sesiapa yang tidak ada locus standi sekalipun, saya sebagai orang Kelantan, tuan-tuan orang Terengganu, kerana rasa bimbang, takut-takut bila sampai di Selangor akan ditangkap kerana melakukan aktiviti muncikari sebagai contoh, 8 orang hakim berpandangan, tuan-tuan boleh filekan petition untuk membatalkan enakmen ini. Di Selangor juga salah. Kalau ada sesiapa filekan di Selangor, mohon kepada mahkamah batalkan enakmen ini. Mengikut presiden kes yang diputuskan kemarin, enakmen ini boleh terbatal. Itu baru satu. Belum lagi bincang soal lain. Oh, dia kata kerana kesalahan-kesalahan ini boleh didakwa di mahkamah sivil. Betul. Tetapi realitinya tidak begitu. Saya ambil contoh. Bila seorang namanya Iki Putra di Selangor, dia file di mahkamah kerana dia didakwa di mahkamah syariah atas kesalahan meliwat. Tahun 2021 dia file di mahkamah sivil memohon dibatalkan pendakwaan ini atas dasar kerana kesalahan itu boleh didakwa di mahkamah sivil. Mahkamah membenarkan permohonan ini dan dia tidak boleh didakwa di mahkamah syariah. Sepatutnya bila dia tidak boleh didakwa di mahkamah syariah, dia patut didakwa di mahkamah sivil. 3 tahun berlalu, Iki Putra masih belum didakwa di mana-mana mahkamah sivil.
atas kesalahan liwat. Itu realitinya berlaku. Maknanya apa dia? Boleh cakap nak dakwa di mahkamah, tetapi realitinya mahkamah syariah akan menjadi semakin longgar dan semakin lemah. Inikah yang kita mahu, tuan-tuan? Tuan-tuan nak tengok ke tak suatu hari nanti mahkamah syariah ini hanya tinggal bangunan semata-mata, nak tengok ke tidak? Sebab itu kita kena bangkit. Isu ini merupakan suatu perkara yang perlu diberikan perhatian serius oleh kita. Seluruh rakyat perlu bangkit bagi tekanan. Yang sebut pula bahawa yang saya tengok dalam media sosial, kononnya kerana kesalahan ni kalau dakwa di mahkamah syariah, contohnya liwat, persetubuhan dengan binatang sebagai contoh. Kalau dakwa di mahkamah syariah, hukumannya rendah, di mahkamah sivil tinggi. Kita bukan nak bincang isu tinggi rendah hukuman. Kalau nak bincang soal tinggi rendah hukuman, bagilah kuasa kepada mahkamah syariah meletakkan hukuman yang lebih tinggi daripada hukuman 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan pada hari ini. Isunya begitu. Kalau nak kata mahkamah syariah hukumannya rendah, bagi peluang mahkamah syariah meninggikan hukuman. Hakim-hakim ini, saya nak ingatkan bahawa Nabi menyatakan al-qudatu salasah. Hakim ini 3, 2 daripadanya ke neraka, 1 yang masuk syurga bila berijtihad di atas kesungguhan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya nak ingatkan bahawa apabila kita menyebut tentang bumi Palestin, maka kita jangan mengulangi sejarah yang berlaku di Palestin, jangan berlaku di Malaysia, insya-Allah. Kita harapkan supaya dapat kita bangkit dalam isu yang berlaku sehari dua ini. Kita perlu menggerakkan seluruh kekuatan rakyat. Ahli-ahli parlimen yang beragama Islam, tak kira daripada parti mana sekalipun, perlu melihat dengan penuh kebimbangan. Parlimen ialah tempat menggubal undang-undang. Di sinilah kita perlu luluskan undang-undang supaya pindah perlembagaan, beri kuasa lebih kepada mahkamah syariah. Saudara yang saya kasih sekalian, maka sekali lagi saya rakamkan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa Minggu Al-Quds sedunia. Semoga usaha yang kita laksanakan ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terpilih di kalangan orang-orang yang mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.